4 cara mudah untuk untung dengan GAE iaitu simpanan emas berganda di Quantum Metal. Okey, kita ada 4 cara mudah dekat sini iaitu yang pertama adalah kita tanya diri sendiri dulu sesuai ke tak untuk beli GAE ni. Yang kedua pula, kita beli GAE mengikut bajet dan kemampuan masing-masing. Yang ketiga, kita biar and tunggu harga emas naik. And yang terakhir sekali, kalau harga emas dah naik, kita dah untung, so kita boleh terminate, iaitu kita jual. Okey, untuk step yang pertama iaitu kita tanya diri sendiri dulu, sesuai ke tak GAE ni untuk kita. Of course, kalau emas ni, kalau nak untung, kita kena tunggu harga emas naik dulu, baru untung. Dalam emas, dia tak ada istilah ada ROI tetap, ada dividen tetap, sebab semuanya bergantung dengan kenaikan harga emas semasa. So, kalau nak untung dengan emas, kita mesti tunggu harga emas naik. Tu je, kita just tunggu. Okay, since GAE ni adalah simpanan emas berganda, dia bukan besya-besya yang kita simpan emas fizikal, dia adalah simpanan emas berganda. So, untung nanti pun akan berganda dan rugi pun akan berganda. Tapi macam mana kita nak untung? Macam yang Pika cakap tadi, kalau nak untung, kita jual pada harga emas dah naik. Tapi kalau tak nak rugi, kita janganlah jual bila harga emas tengah turun. So tu konsep dia. Selagi emas belum naik, selagi tu kita tak untung. And then kalau korang jual bila harga emas tengah turun, of course korang akan rugi. Tu jangan scam diri sendiri, okay? So dekat sini adalah contoh GAE yang dah untung. Dekat sini boleh nampak net cash out. Net cash out ni adalah nilai emas semasa GAE anda dan initial investment adalah modal asal. So of course, nilai semasa lebih tinggi daripada modal, of course kita akan untung. Ni contoh yang pertama. Ataupun yang kedua adalah kita boleh tengok dekat sini. Ni yang paling latest lah, antara testimoni paling latest. Dia untung 9.4% dalam masa 1 minggu sahaja. Ni antara contoh GA untung juga. Ni testimoni klien yang besar lah. Dia beli GAE 10 sampai 381 unit. Contoh dekat sini dia untung 35% dalam masa 6 bulan. Banyak tu dalam 187,000. Dia profit 35%. So dia okey lah sebab dalam tak sampai setahun pun dia dah boleh untung 35%. Kalau testimoni kedua pula, dia beli 670 unit. Ni yang paling best lah sebab dia untung 35% dalam masa 1 minggu. Ni time perang Ukraine-Rusia hari tu. Alhamdulillah rezeki dia terus untung dalam masa 1 minggu, dia untung 53,000 iaitu 35%. So GAE ni, untung-untung je, of course GAE ni kita boleh rugi. Tapi kenapa kita rugi? Sebab kita jual pada harga emas tengah rendah. So, kalau anda terminate, iaitu jual pada harga emas tengah rendah, of course lah, anda rugilah. So, tu risiko masing-masing. So, kalau tak nak rugi, kita jangan jual. Tu je konsep dia. Jangan jual selagi kita belum untung. Jangan jual selagi harga emas belum naik. Kita just biar and tunggu sahaja emas untuk naik semula. Dekat sini contoh dia. Net cash out ni rendah daripada modal asal. Dia still dalam floating loss. Kita tak akan rugi selagi kita tak terminate. Ni contoh net cash out Pika yang dah negatif. Tapi Tapi dah rugi tak? Tak rugilah sebab Pika belum terminate. Selagi belum untung, kita jangan terminate. Macam tu. So, untuk simpan emas GAE ni dekat Quantum Metal ni, kita perlu ada 2 disiplin. Iaitu yang pertama adalah holding power. Iaitu kebolehan untuk hold, untuk pegang GAE anda sehingga harga emas naik untuk mendapat keuntungan. Kita peganglah selagi harga emas belum naik, kita jangan jual. Tu maksud holding power. Yang kedua adalah buying time. Kita mampu tak? Kita mampu tak tunggu harga emas tu naik? Maybe dalam seminggu, maybe dalam sebulan, setahun,
ataupun lebih. Tu ikut pergerakan harga emas semasa lah. So dua ni korang perlu tanya diri sendiri dulu. Ada tak holding power? Ada tak buying time? Kalau tak ada, Pika tak galakkan untuk simpan emas GAE. Boleh pilih platform lain lah. Okay, step yang kedua adalah after kita dah tahu GAE ni sesuai untuk kita ke tak. Kalau sesuai, kita boleh ikut step kedua iaitu kita beli GAE ikut bajet. Tapi sebelum tu Pika bagi overall idea dulu apa itu GAE. GAE itu simpanan emas berganda. Iaitu dia boleh beri peluang kepada kita untuk dapat untung lebih cepat and lebih banyak berbanding simpanan emas biasa, iaitu GSA lah. Sebab kita mendapat flexi payment, iaitu gandaan daripada quantum metal, so that kita boleh membeli grade emas dengan lebih banyak berbanding dengan modal asal. So bila modal banyak, modal besar, so grade emas yang kita dapat beli pun berganda. Dan untung nanti pun berganda. Tu maksud dia. So dekat sini, GAE ni ada dua jenis, iaitu GAE 5 dan GAE 10. So apa beza dua ni? Dua ni memang GAE sama je, tapi dia lain, berlainan dari segi harga, spread dan juga gandaan yang kita dapat. So contohnya GAE 5 ni price dia, sebab GAE ni dia dijual per unit tau. Dia tak boleh beli 1 gram, 2 gram. Kita beli 1 unit, 2 unit. So, 1 unit tu dia dah ada fixed price dia. So, fixed price tu akan dapat certain amount of gram emas lah, macam tu. So, 1 unit GAE 5 ni adalah $25. Dia dijual per dollar fix dia. Iaitu kita sekarang dalam RM110 macam tu per unit. So, spread untuk GAE 5 adalah 4%. Spread tu adalah harga banding antara jual dan beli. Perbezaan harga antara jual dan beli. And then, dalam GAE ada management fee. 3.5% setahun ke atas gandaan yang kita dapat. So, untuk GAE 5, kita first kita tak perlu bayar pun fee tu. Sebab fee tu akan ditolak daripada profit kita semasa kita terminate. So, lebih kurang dalam RM15 setahun untuk 1 unit. Ataupun sekitar 4 sen. Dalam 4 sen sehari macam tu. And then GAE 10 pula, untuk 1 unit adalah $250 to fix. Iaitu bersamaan dengan $1,050 macam tu sekarang. So, spread untuk GAE 10 adalah 3%. So, dekat sini kita akan nampak spread GAE 10 lebih rendah daripada GAE 5. So, dekat sini maksud dia, GAE 10 lebih murah. So, GAE 10 nanti akan untung lebih cepat berbanding GAE 5. So, contoh dekat sini, kita hanya perlu tunggu harga emas naik 3% dulu and then kita akan untung. Berbanding GAE 5, kita kena tunggu emas naik 4% dulu baru untung. Tu maksud dia. So, dekat sini GAE 10 lebih murah dan juga lebih cepat nak untung. So, untuk fee GAE 10, dia adalah dalam 300 setahun, iaitu dalam 90 sen sehari macam tu. So, untuk GAE 10, bila kita beli 1 unit GAE, kita kena bayar upfront dulu fee untuk setahun. So, sebab tu bila kita beli, kita akan dapat total payment dalam 1,400 macam tu. Sebab dia kena include sekali dengan fee untuk setahun. Tapi contohnya, kalau kita just hold sampai 2 bulan contoh. So, baki 10 bulan fee tu akan dipulangkan semula. Tu beza antara GAE 5 dan GAE 10. Bila korang membeli GAE, korang akan nampak benda ni dekat website. So, apa maksudnya dekat sini? Ramai yang tak faham kan? So, Pika akan explain sikit. Sebab, dekat sini ada dua. Kita fokus dekat GAE 10 dulu. Dia sama je. Just kita fokus dekat GAE 10. Okay, untuk sell price yang pertama adalah, dia letak dekat sini, $250 per unit. So, dekat sini adalah harga semasa untuk 1 unit.
Harga semasa untuk satu unit. Sale price kedua pula, yang ni lah, sale price pertama adalah harga tetap per unit, harga fix lah. Okay, sale price yang kedua pula adalah QM sale ataupun sale price ataupun harga yang dah dikenakan markup daripada quantum metal. So dekat sini adalah sale price kita, iaitu benchmark harga pembelian kita. Benchmark. So first ni adalah harga per unit. Second adalah harga benchmark kita. Means that harga sale price yang kedua ni adalah once LME dah naik sampai $61.27 per gram ni, so GAE anda akan untung. Tu maksud dia benchmark. So kita kena tunggu harga emas naik sampai ni, baru GAE kita akan start nak untung. Tu paling mudah lah. So dia pun siap-siap dah tulis sini management fee untuk setahun, iaitu 344.69 per unit. Kalau korang tengok dekat website, QM sale tu adalah sama dengan sale price dekat sini. Iaitu harga yang telah dikenakan spread daripada LME, iaitu ni 3% tadi daripada LME semasa, and then yang ni 4%. So sebab tu korang tengok sale price untuk GAE 10 lebih rendah daripada sale price untuk GAE 5. So dekat sini kita lebih cepat nak untung lah, sebab untuk GAE 10 kita hanya perlu tunggu emas naik sampai 61.27. Berbanding dengan GAE 5, kita perlu tunggu lebih sikit, 61.86. So tu perbezaan spread yang paling ketara lah. Yang benchmark ni yang paling penting. Ni yang penting sebab actually GAE ni dia mudah tau. Korang tak perlu nak tengok chart selalu, nak tengok graf emas selalu, nak perlu cek hari-hari sebab Pika akan update harga emas setiap hari dalam grup private. So korang hanya perlu alert je once Pika dah nyatakan, okay, emas naik, contohnya emas naik 61. Emas naik 61 gram. So korang dah boleh alert, okay, GAE aku akan untung bila emas naik 61.27 per gram. So dah boleh alert. Jangan macam tu lah konsep dia. So after beli tu, kita boleh list out kita punya buy price. Actually, sale price ni sebelum kita membeli. Tu term dia. After kita membeli, term dia berubah menjadi buy price kita lah. Kita dah beli, so tu adalah buy price kita. So benda tu sama je actually. Okay, after kita beli GAE, tak kisahlah GAE 10 ke, GAE 5 ke, bergantung dengan bajet masing-masing. Contohnya kalau student, mostly diorang akan ambil GAE 10 lah sebab dia boleh start serendah 100 macam tu. Kalau yang dah berduit, yang dah tua-tua kan, diorang akan invest besar lah untuk GAE 10. Tapi of course lah, kalau modal lebih besar, untung nanti pun lebih banyak. Korang jangan expect lah, korang beli 100, modal 100 tapi nak untung 1000. Tu macam payah sikit lah. Dia macam mesti realistik sikit. So after beli, kita list out. Kita senaraikan buy price kita. Macam Pika buat ni dalam table. Catatlah dekat mana-mana. Catat semua buy price korang. Setiap kali korang beli GAE, korang catat. So after korang catat, korang just alert je dengan harga emas semasa, LME semasa. So bila LME dah reach korang punya buy price, so korang dah boleh bersiap sedialah untuk kaut untung. So that's why Pika cakap tadi, tak perlu tengok graf emas selalu. Kita hanya perlu tahu buy price kita. Contohnya paling rendah Pika adalah 60.06. Tak nampak pula, sekejap. 60.06. So Pika hanya perlu tunggu harga emas naik 60.06 dulu, baru Pika boleh tengok GAE Pika macam tu. So that Pika tak perlulah nak tengok graf hari-hari. Dia macam tak perlu pun sebenarnya macam tu. So ni contoh yang Pika selalu update dalam grup private lah. So dekat sini latest LME sekarang adalah 56.65. So kena tunggu sikit lagi untuk untung macam tu. After dah beli GAE, korang boleh refer dekat GAE list korang. So dia akan keluar macam ni lah. So macam mana nak check buy price korang sebab ada yang belum
Catatkan. So korang boleh cek dekat detail GAE. So dekat situ akan ada siap-siap berapa buy price time korang beli dulu. Cara memaksimalkan untung GAE. Apa cara yang terbaik untuk kita maksimumkan kita punya keuntungan GAE kelak? Sebab kita kena tunggu harga emas naik kan? Which is kita beli secara konsisten, berulang. Bila kita beli secara konsisten ni, kita beli secara berperingkat lah. So kita akan mendapat harga purata pembelian yang terendah, iaitu kita amalkan konsep averaging cost. Korang boleh refer dekat sini, table ni. Actually Pika buat beli secara konsisten. Pika tak beli satu je. Pika beli secara konsisten. Bila harga emas makin turun, contoh dia, so kita akan dapat purata pembelian kita yang terendah. So tu maksud dia beli secara konsisten. So apa kelebihan bila kita beli GAE ni secara konsisten? Of course kita akan dapat grammage emas yang lebih banyak. Walaupun modal tu dia macam lebih kurang sama je. 250 per dolar kan untuk GAE 10. $25 untuk GAE 5. And then untung pun lebih cepat. Risiko menunggu pun kurang. And also kita boleh ambil peluang untuk beli pada harga emas tengah rendah. Mana dah tak untung lebih cepat dan risiko menunggu tu kurang. Korang boleh refer dekat table ni juga. Sebab tu table ni penting. Korang punya catatan buy price tu penting. Contoh dekat sini yang paling rendah tu. Yang paling rendah adalah $60.06 per gram. Berbanding yang paling atas $65.34 per gram. So mana yang cepat nak untung? Of course lah yang paling bawah sekali. Takkanlah Pika nak tunggu satu je untung kan? Satu ni je. Lepas tu Pika contohnya Pika beli satu kali ni je. Lepas tu Pika dah tak boleh beli. So bila harga emas makin turun, orang lain semua dah beli. Semua dah ambil peluang beli pada harga emas tengah rendah. Tapi Pika tak beli-beli. Pika just stick dekat satu ni je. And then bila harga emas kembali naik, yang dah beli lama tu semua dah untung. Pika still menunggu satu ni. So dia punya nak tunggu pun lebih lama. And untung pun sikit lah sebab orang lain pun dah banyak kaut untung. Kita still tunggu satu tu je. So tu tak digalakkan lah actually. Unless korang macam tak ada budget lah. Ni macam tak ada komitmen sebab kita beli mengikut kita punya budget, mengikut kita punya kemampuan. And kenapa Pika cakap risiko menunggu tu kurang? Okay, contoh. Kalau awak beli satu je. Contoh awak terbeli pada point satu ni, paling mahal. And then awak tak beli-beli lagi. Tapi orang lain, bila harga emas tengah turun, orang lain terus rebut peluang untuk beli pada harga emas tengah rendah. Awak still je tunggu point satu ni. So, bila emas dah start naik, orang lain yang dah beli pada harga tengah rendah ni, semua akan start untung. Awak seorang je yang belum untung. So, sebab tu risiko menunggu pun kurang. Sebab kita ada banyak GAE dekat bila harga emas tengah rendah ni. So, kita taklah buang masa tunggu satu point ni je untuk untung. So, ni yang Pika cakap tadi. Grammage emas yang kita beli pun, kalau kita beli secara berulang, secara konsisten, grammage emas pun bertambah lah. So, bila grammage emas bertambah, possible untung nanti pun bertambah lah. Compare korang beli satu ni je. 38 gram je. So, korang just untung ke atas 38 gram je. Berbanding yang Pika beli secara konsisten ni, maybe dalam 500 gram macam tu. So, yang mana lebih untung? Untung ke atas 500 gram ataupun untung ke atas 38 gram je? Fikir-fikir kan. So, macam mana kita nak apply beli GAE ni secara konsisten? Bila yang terbaik? Of course, bila kita ada modal lebihan. Pika tak suggest, Pika tak galakkan kita beli emas ni guna duit simpanan lah, guna duit nak kahwin lah, emergency lah, nak makan lah. Tak. Any aset yang kita nak beli, yang kita nak invest, seeloknya kita just guna modal lebihan. Modal lebihan ni bagi Pika dia macam duit yang kita tak guna langsung dalam setahun dua. Itu yang terbaik. Yang kedua adalah bila signal diberi. Usually dalam team, dalam group private, bila macam
akan dibagi signal lah. Emas nak turun ke, possible emas nak naik ke. So korang boleh siap-siap dengan bajet masing-masing. Nak beli ke atau tunggu lagi. Yang ketiga, of course, bila harga emas tengah turun, cantik je dia turun. So kita boleh ambil peluang untuk beli lagi GAE pada harga emas lebih rendah. Sebab apa? Bila harga emas lebih rendah, dia jadi lebih murah. So bila harga emas murah, kita punya grammage pun dia makin banyak lah. After kita dah beli GAE, ikut bajet masing-masing, and then step yang ketiga adalah kita biar and tunggu harga emas naik. Tu je. Sementara nak tunggu emas naik tu, kita nak buat apa? So dekat sini ada 2 benda yang korang perlu buat. Iaitu yang pertama adalah set target untung GAE anda nanti. Ni penting tau. Yang kedua adalah study macam mana nak kira untung GAE nanti. So that korang tahulah berapa untung yang korang boleh dapat. So yang first adalah set target untung GAE anda. Berapa yang seeloknya kita nak terminate ni? Disarankan kita terminate GAE bila dah untung 10% ke atas. Tu just recommendation lah. Tapi kalau 5% ke atas pun okey je. Tapi kalau setakat 1-3% tu dia macam tak nice lah kan. So seeloknya 5% ke atas lah. Tapi kalau Pika memang target 10% ke atas. Kalau dapat 10% tu Pika dah boleh terminate dah macam tu. Dah boleh jual. So untuk target profit masing-masing mestilah relevant. Janganlah target 1000%. Nak tunggu berapa lama tu kan. Macam tu. And then target untung korang mestilah selari dengan holding power. Ada yang mampu, ada yang ada holding power kuat, dia mampu tunggu sampai bertahun-tahun. So that untung dia achieve dia punya target untung tu. Contoh dia ada yang tak mampu tunggu kan. So dia macam just target 10%. And then dia ambil masa dalam 2 bulan macam tu. Alhamdulillah lah. And then tapi ada yang ada holding power kuat, dia mampu tunggu sampai setahun. Tutup setahun tu dia untung 100%. So dia bergantung dengan individu masing-masing. So korang kena tanya diri sendiri dululah. Korang mampu ke tak untuk tunggu harga emas naik? Tu je. Tapi seeloknya 10% ke atas. Tu pun dah memadai lah. Yang kedua adalah kita study macam mana kita nak kira untung GAE. Ni yang penting. Jangan main bedal je nak terminate tapi kita tak tahu berapa untung kita dapat. Tu salah lah. Tu masalah lain lah. Okay, ni kita study sikit dulu. Ni adalah korang punya GAE list. Bila korang beli, dia akan appear macam ni dekat GAE list korang. So code ni adalah untuk korang punya rujukan. Rujukan nanti. In case ada something happen kan. So kita boleh guna code ni untuk berhubung dengan customer service. Date time ni date yang korang belilah. And masa yang korang beli. Total gram ni adalah total gram emas korang. Contohnya dekat sini, actually modal asal adalah $25 per gram. Dalam 100 macam tu. Kita hanya mampu beli 0.4 gram je dengan modal 100. Tapi since ni adalah GAE 5, so kita akan dapat 5 kali ganda emas. So that's why dekat sini adalah 2 gram. Sama juga macam GAE 10. Contohnya GAE 10 $250 per gram kan. So dia akan letak dekat sini 40 gram. So actually kita hanya mampu beli 4 gram je daripada modal 1,000. Tapi since dia adalah GAE 10, so kita akan dapat 40 gram emas. Macam itulah konsep dia total gram tu. Dia macam include kita punya modal asal campur sekali dengan gandaan daripada quantum metal. And then today price tu adalah LME semasa lah. LME semasa. Which is QM buy. Ni harga emas semasa. Initial investment adalah modal asal. GAE kita dalam per unit. Ni adalah 1 unit lah. And then net cash out adalah nilai emas semasa kita. So net cash out ni dia depends dengan today price.
LME semasa. Bila today price naik, net cash out pun naik. Bila today price turun, net cash out pun turun sekali. So that's why bila kita nak untung, kita kena tunggu emas naik. Baru net cash out ni naik melebihi modal asal, baru kita untung. And ni adalah fee yang di-charge setiap hari. Macam tu. Ni yang Pika cakap tadi. Makin turun harga emas, so makin banyak gram emas yang kita dapat lah. Sebab apa? Sebab bila kita beli pada harga emas tengah turun, harga emas tengah murah, so kita punya gram emas yang kita mampu beli, walaupun modal sama, tapi gram emas tu dia lebih banyak sikit. Compare bila kita beli pada harga emas tengah tinggi macam tu. So ni yang Pika cakap tadi, NCO ni bergantung dengan LME, today price. So bila NCO ni naik, net cash out naik. Bila today price naik, net cash out pun naik sekali. And vice versa. Bila today price turun, net cash out pun turun. Tu yang korang perlu fahamkan. Ni yang penting. Ada contohnya today price memang turun, sampai net cash out pun negatif. Ramai yang bingung kan. Tapi kita tak ada apa-apalah sebab kita hanya floating loss. Kita hanya perlu biar and tunggu je harga emas naik. Bila emas naik, net cash out pun akan kembali naik. So kita belajar. Macam mana kita nak tahu GAE kita ni dah untung. Ni adalah untuk GAE 10. Pika bagi briefing GAE 10 dulu. Macam mana nak tahu GAE kita dah untung? Bila net cash out adalah lebih besar daripada initial investment. Dah faham kan apa itu net cash out, apa itu initial investment. So that's why net cash out, NCO mesti lebih besar daripada modal asal. Baru kita untung. So contoh dekat sini, of course NCO ni lebih tinggi daripada modal asal. So kita punya GAE ni dah untung maksud dia. Macam tu nak tengok dia. Macam mana nak tahu GAE ni dah untung ke tak. Just tengok dekat sini je dulu. Ni first, first yang kita perlu tengok. Yang kedua pula, kita kira berapa untung bersih yang kita dapat. Untung bersih. So kita kira ada dua, iaitu kita kira guna formula manual ataupun kita pakai Excel. Excel P-Squad yang Pika dah buat khas untuk group private. So dekat sini formula manual untuk kira GAE 10, which is NCO tambah dengan fee refund tolak modal asal. Kalau tengok dekat sini, ni adalah satu unit lah. Contoh satu unit. Modal asal adalah 250 per unit tambah dengan fee untuk setahun. Sebab kita bayar upfront. So that's why dia jadi 328.75. Ni memang tetap lah. Satu unit GAE 10. So kalau korang beli 5 unit, so korang darab 5 lah modal asal ni. So yang tanya tadi NCO, tengok table balik. NCO tambah fee refund. Ni yang kita dapat balik. Sebab ini GAE 10. Fee ni kita dapat balik. So net cash out tambah fee refund tolak dengan modal asal. Modal ni campur dengan fee untuk setahun. So kita akan dapat $44. Ni untung bersih. Tapi ni belum tukar ke currency Malaysia lah. Kalau nak tukar currency Malaysia, just darab je dengan currency rate yang ada dekat website. So yang kedua adalah kita kira percentage berapa yang kita dapat daripada $44 ni. So untung bersih bahagi modal asal darab dengan 100% lah. So kita akan dapat 13%. So kalau dah achieve target, contohnya awak target 10% profit. So dah achieve 13%. So kita boleh terminate, kita boleh jual. Senang kan? Ni contoh GAE 5 pula. Sama je bila nak tahu dah untung, bila NCO lebih tinggi daripada initial investment. Tu yang first yang kita patut tengok. Bila dah untung, kita kira berapa untung bersih yang kita dapat. Sama ada nak guna manual ataupun pakai Excel. Ni formula untuk GAE 5. Dia lain sikit lah. Net cash out, tolak initial investment, tolak fee refund. Kat sini, kita tengok yang bawah ni.
Net cash out tolak initial investment tolak fee refund. Ni adalah fee sebab GAE 5 ni fee dia akan ditolak daripada profit bila kita terminate. Dia tak macam GAE 10 lah. Sebab fee ni lain sikit. Fee untuk GAE 5. So ni dia punya formula. Net cash out tolak initial investment tolak fee refund. So kita akan dapat $2.37 dalam RM9 macam tu. So untung besar yang kita dapat adalah 9.48%. So dia kira okey lah dalam contohnya modal 100 tapi kita dapat 10%. Macam tu. So dia kira okey lah sebab dengan 100 pun kita dah boleh untung. 10% pula tu. Bayangkan kalau kita dah ada 1,000, 5,000, 10,000. So of course makin banyak modal yang kita keluarkan, untung nanti pun lebih besar. Tu yang selogik-logiknya lah. Jangan expect modal 100 nak untung 1,000. Kalau tak pandai guna formula manual tu, kita boleh guna Excel. Excel ni khas untuk yang dah daftar under PIKAS sajalah. So boleh ada dekat, boleh ambil dekat group private. Dekat dalam group private ni. Group P-Squad Info Guide. So manual Excel ni mudah lah sebab kita just isi je. Lepas tu dia akan automatic terus kira kita punya untung GAE. Mudah kan? So dekat sini Pika akan share macam mana nak guna Excel pula. So Pika share Pika ajar yang GAE 5 dulu. Okay, ni adalah korang punya GAE list. Korang refer GAE list korang. So kita hanya perlu isi je semua ni dalam table ni. So tarikh beli. Isi je lah untuk korang punya record. Isi. Lepas tu today price. Today price berapa? 58.69. Isi ikut je. Initial investment berapa? 25. Net cash out pula 27.34. Korang ikut je. Tadi jual ni bila korang jual lah. So dekat sini dia dah terus kira. So korang dah untung bersih dalam $2.34. Lepas tu untung bersih korang adalah 9.36. Ni RM yang salah. Oops, sorry. Kena siap-siap. Tapi ni korang punya ni currency rate ni korang boleh refer dalam website Quantum Metal. Maybe sekarang ni 4.45 kot. So macam tu lah. So untuk bersih ni in dollar, ni dalam ringgit Malaysia. Ni adalah peratus untung korang. Senangnya kan? Dia macam isi yang colour hijau je, yang table ni. So yang colour kuning ni dia akan siap-siap isi dah. Jangan kacau pula. So korang boleh refer ni terus. Tak payah kira-kira manual. Kalau JE 10 pun sama juga. Ni tak payah kacau. Kita just isi yang table colour hijau je. Ni ikut dekat website. Dekat bawah LME tu. So ni pun sama juga, isi je. Yang kuning ni jangan kacau. Isi yang colour hijau je. Isi. And then dia akan terus keluar berapa untung bersih in dollar, berapa untung bersih dalam ringgit Malaysia, and then berapa peratus untung. Mudah kan? Mudah kan Excel ni? Macam tu lah kita guna Excel ni. Kita isi, dia automatic terus kira untung bersih untuk kita. Mudah kan? And then kalau tak pandai juga nak kira manual, kalau tak pandai juga nak guna Excel, jalan yang termudah adalah kita bandingkan modal asal dengan net cash out kita. Korang boleh tengok ni dekat GE details korang. So eloknya korang catat awal-awal lah. Contoh dekat sini, payment amount. Harga yang korang beli dulu. Lepas tu, bila net cash out dah lebih tinggi, so korang check berapa yang korang akan dapat. Contoh dekat sini, payment amount ni modal asal dalam RM1,465. Bila masa naik, nak jual, dia dekat sini RM1,603. So dekat sini kita dah boleh kira untung lah. Ni tolak yang ni. So tu yang paling method yang termudah.
Kalau tak pandai nak kira manual, kalau tak pandai guna Excel. So korang boleh bandingkan sahaja modal asal dan juga net cash out. Jumlah yang anda dapat sebelum nak terminate. So after kita dah kira untung, kita dah untung, apa yang kita boleh buat? Kita terminate lah. Dah puas hati kan? Kalau dah achieve korang punya target untung, kalau dah puas hati, dah boleh terminate, dah boleh jual. So dekat sini, Pika share sikit. GAE ni sesuai ke kalau kita nak hold lama-lama? Sebab orang cakap fee dia, of course lah dia makin menaikkan sebab dalam GAE ada fee. Tapi walaupun fee GAE ni meningkat kalau kita hold lama-lama, tapi kalau kita nak bandingkan dengan simpanan emas biasa, GAE lebih menguntungkan. Korang boleh korang tengok contoh dekat sini. Pika buat perbandingan antara GSA versus GAE 10. So katakan kita memang kena tunggu emas naik lebih dari 1 tahun untuk untung. Tapi kalau kita banding dekat sini contoh, emas naik 50% dalam masa 5 tahun. Walaupun fee dia banyak, 17.5% after 5 tahun, tapi untung dia still lebih banyak compare dengan GSA. Compare dengan harga simpanan emas biasa. So emas ni memang untuk long term. Tapi kalau andai kata kita tak ada rezeki untuk untung dalam masa setahun, kita terpaksa hold lebih daripada setahun, tapi fee dia meningkat, so kita risau fee dia banyak kan, tapi kalau nak tengok dengan untuk long term, dia still menguntungkan sebab dia ada konsep berganda dekat situ. Tapi apapun, cara yang terbaik adalah kita jual beli secara kerap. Means that kita macam, kalau dah untung tu, like contoh 20% dalam setahun, janganlah hold sampai 5 tahun. Kita jual dulu, kita terminate dulu, lepas tu harga emas turun sikit, kita boleh beli lagi. Kita macam jual beli secara lebih kerap untuk memaksimalkan keuntungan. Instead, kita just pegang GAE tu sampai bertahun-tahun. So dia macam tak nice lah. So ni adalah after dah terminate tadi, proses pengeluaran duit adalah untuk bank kena tunggu 1 ke 7 hari bekerja. So Sabtu Ahad dia tak masuk. So Isnin sampai Jumaat. And then bila kita dah terminate, kita akan dapat email. So bila dapat email tu, proses tu baru bermula 1 ke 7 hari tu. So once kita dapat email tu, kita jangan kelabah lah duit tak masuk. Dia still dalam proses. So once dapat email, kita just tunggu je. Lepas tu dia akan masuk. Tapi selalunya Pika dalam 1-2 hari pun dah masuk. Tapi dia bergantung dengan transaksi. Transaksi traffic. Kalau ramai orang yang terminate, maybe dia lambat sikit. And then kalau korang terminate masuk dalam GSA account, so dia akan on the spot lah reflect. Dia akan terus masuk. Tak perlu tunggu apa-apa dah. So ni kita punya option nak masuk dalam bank account ataupun GSA account, terpulang masing-masing. So tu je lah 4 step untuk kita untung dengan GAE. Yang first tadi adalah kita tanya dulu diri sendiri, sesuai ke tak, mampu ke tak untuk beli GAE ni. Ada holding power ke tak, ada buying time ke tak. Kalau ada, kita boleh beli GAE. Yang kedua pula adalah kita beli GAE ikut bajet dan kemampuan masing-masing. Kalau tak ada bajet, tak still nak beli GAE, boleh go kepada GAE 5. Kalau dah ada bajet, like beribu-ribu, can go terus kepada GAE 10. Kalau nak beli dua-dua pun boleh, tak ada masalah. Dia boleh nak beli dua-dua. So yang ketiga adalah dah beli tu, kita biar and tunggu harga emas naik. So sementara tunggu tu, apa yang kita perlu buat? Kita set target berapa untung yang kita nak dan juga belajar cara nak kira untung GAE nanti. So bila harga emas dah naik nanti, kita dah untung. Kalau dah puas hati nak untung, kalau dah cukup-cukup, so kita dah boleh terminate. So tu adalah 4 cara mudah untuk untung dengan GAE.